我们一同祷告。 Bapa Surgawi, kami bersyukur, berterima kasih kami sudah memasuki bulan Desember. 天父，我们感谢你带领了我们进入12月份。 Kami bersyukur juga kami sudah memasuki Advent yang kedua dalam memperingati kedatangan Tuhan. 我们更感谢你给带领我们进入纪念主耶稣降生的第2个预备周。 Bapa, kami ingin mendengarkan firman-Mu. 天父，我们要思想你的话， Kami ingin memahami firman-Mu dengan baik. 我们要更好的明白你的话。 Kiranya Tuhan sendiri yang berbicara kepada setiap kami. 求圣灵向我们每一个人说话。 Bapa, Roh Kudus yang akan menolong kami mengerti apa yang diberitakan dari mimbar ini. 天父，求圣灵帮助我们明白台上所传讲的信息。 Kami percaya kami diberi kekuatan juga untuk melakukan firman Tuhan dalam hidup 相 kami. 信我们可以得着能力，在生活中遵行你的话。 Bersyukur, berterima kasih Bapa. 天父，我们感谢赞美你， Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 靠耶稣基督圣名祷告， Amin. 阿门。 Saudara, kita akan melanjutkan kembali pembacaan dari Yesaya 9 ayat yang kelima. 我们要继续思考以赛亚书第9章的第6节。 Bahasa Mandarin ayat 6, bahasa Indonesia ayat yang kelima. Saya bacakan untuk saudara sekalian, nanti bahasa Mandarin. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. 有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们，政权必担在他的肩头上。他名称为奇妙、赐世、全能的神，永在的父，和平的君。 Saudara, tema kita hari ini adalah Allah yang perkasa. 我们今天的主题是全能的神。 Saudara-saudara, selama 4 Advent ini kita akan belajar dari Yesaya 9 ayat yang kelima. 我们纪念主耶稣降生的4个预备周，我们要学习以赛亚书第9章的第6节。 Saudara, inilah kira-kira Yesaya disebut sebagai nabi mesianik. 我们称以赛亚是弥赛亚的先知。 Saudara, nabi ini melayani pada abad ke-7 ke-8 sebelum Masehi. 他是在主前的第7、第8个世纪里面担任的工作。 Jadi saudara, 700 tahun sebelum Yesus Kristus lahir. 那就是说，主耶稣降生以前的大概700年间， Saudara, mana mungkin ada seseorang yang bisa melihat ke depan 700 tahun yang akan datang, siapa yang akan lahir? 还有谁能够像他一样看到700年以后将要降生的一个世纪？ Tidak ada seorang pun yang bisa, 没有一个人能够这么做的， kecuali Tuhan yang menyatakannya. 除非是上帝本身亲自显现。 Saudara, karena itulah Yesaya disebut sebagai messianic prophet. 所以呢，称以赛亚是弥赛亚的先知。 Sebab itulah sudah banyak bapak gereja pada gereja mula-mula 开始的这个教会初期， menyebut kitab Yesaya sebagai Injil kelima. 把以赛亚书称为第5个福音书。 Dan jikalau saudara membaca Yesaya 66 pasalnya, 若是我们详细的读以赛亚书66章， itu saudara, kitab ini akan membuat kita mengerti, membacanya di dalam kerangka kristologi, yaitu Kristus. 让我们可以更明白按照基督的这个教义来认识这个内容。 Saudara nanti bisa lihat di AI, 我们可以在这个智能里面看到， ataupun saudara mau lihat di Google juga boleh. 它是在谷歌里面也看到。 Saudara tulis saja Yesaya Injil kelima. 你们去看以赛亚第5个福音书， Maka saudara di situ akan diberitahukan mengapa disebut sebagai Injil yang kelima. 那么里面会很详细的说明为什么以赛亚书被称为第5个福音书。 Kalau saudara sudah membaca kitab Yesaya berapa kali, 若是你好几次读了以赛亚书， sebetulnya
kalau kita beribadah dengan setia juga, 那么我们也衷心的参加聚会， ya mengenai Advent, mengenai kelahiran Yesus, Yesaya memberitahukan kepada kita. 那么论到主耶稣的降生，以赛亚已经告诉我们很多的事迹。 Mengenai penderitaan Yesus, Yesaya juga berbicara tentang itu. 关于主耶稣的受难，以赛亚也提到这个事情。 Bahkan Yesaya berapa pasal berbicara tentang hamba Tuhan yang menderita. 那么以赛亚也用好几个篇幅来讲论受苦的仆人。 Dan betul-betul saudara, apa yang diderita oleh Yesus itu digambarkan dengan tepat oleh Yesaya. 那么主耶稣所经历的各种苦难，以赛亚很清楚的描述。 Nah saudara, orang Israel atau bangsa Israel tidak bisa mengerti tentang nubuatan Yesaya ini. 那么以色列民他们不能明白以赛亚书所讲论的这一切， Karena agama Yahudi tidak pernah mengakui Yesus. 因为犹太教他们从来没有承认主耶稣。 Yesaya mengenai hamba Tuhan menderita oleh agama Yahudi diterapkan kepada apa? Orang Yahudi yang menderita. 那么犹太教徒呢，他们认为以赛亚所讲的这个受苦的仆人是犹太人的经历， Tetapi berita mengenai hamba Tuhan yang menderita, 而关于受苦仆人的信息， salah satunya mengatakan penyakit kitalah yang ditanggungnya. 那就提到我们的苦难，他来担当； Dosa kitalah yang ditanggungnya. 我们的罪过，他来担当。 Saudara, mana ada bangsa Yahudi menanggung dosa kita? Nggak ada. 哪里有犹太人来承担我们的罪痛苦呢？ Sehingga penafsiran Yudaisme sama sekali tidak tepat. 所以呢，犹太人的解释是完全错误的。 Tanpa perjanjian baru, perjanjian lama tidak bisa dipahami dengan tepat. 若是没有这个新约的福音，我们不能清楚了解旧约所预言的事。 Tanpa karya Kristus yang menebus kita orang berdosa, 若没有主耶稣来救赎我们这些罪人， tidak ada penebusan, 就没有这个救赎， tidak ada kelahiran baru. 就没有重生的生命。 Bahkan saudara, kitab Yesaya juga mengatakan tentang apa? Masa depan tentang langit bumi yang baru. 而且以赛亚书也提到未来的新天新地。 Di dalam kitab Yesaya digambarkan nanti anak-anak kecil akan bermain-main dengan ular tedung. 那个时候呢，小孩子跟毒蛇可以生活在一起， Anak kecil akan bermain dengan singa. 那么小孩子可以跟狮子一起玩。 Jadi saudara, kitab Yesaya betul-betul kitab Injil yang kelima yang luar biasa. 那么我们真正可以提到以赛亚书是第5本福音书。 Saudara-saudara yang kasih oleh 各位 Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Dari ayat ini, mari kita akan mempelajari, merenungkan tentang beberapa nama yang diberikan kepada Yesus. 我们来看这里提到关于耶稣的名字。 Ya, yang akan disebutkan di sini saudara. Dan namanya disebutkan orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. 他的名被称为奇妙、测试、全能的神、永在的父、和平的君。 Saudara, apa sih arti sebuah nama? 一个名字有什么意义呢？ Saudara, kalau mengingat karya William Shakespeare, 就是我们看这个莎士比亚的作品， saudara, ini karya yang sangat terkenal yang berjudul Romeo and Juliet. 那我们看到这个罗密欧朱丽叶他的作品， Saudara, ini karya dari luar biasa sekali, sastra yang indah. 这是一个非常美妙的艺术作品。 Saudara kalau pernah membacanya, 这是你曾经读过里面的故 saudara 事。 dalam satu percakapan antara Romeo dan Juliet, 那么罗密欧跟朱丽叶的对话当中， saudara kita tahu bahwa pasangan ini tidak disetujui oleh orang tuanya. 那我们知道这一对年轻人双方家长都不同意他们的关系。 Karena keluarga dari laki-laki dan perempuan itu saling bersaing dan saling bertentangan. 因为这个两个家庭彼此竞争， Lalu terjadilah satu percakapan bagaimana Romeo dan Juliet itu nantinya bisa bersatu. 那么产生了一种对话，让这个两个人以后可以结合在一起。
mereka terhambat oleh karena latar belakang keluarga. 因为他们家庭的背景，他们受了透累。 Lalu dalam percakapan itu kemudian Juliet mengatakan ini, what's in a name? Nama- Apa arti sebuah nama? 那么 Juliet 就讲什么？这个名字有什么意义呢？ Saudara lalu mengatakan, saudara, bagaimanapun juga mawar yang kita kenal sebagai mawar, namanya disebutkan apapun, yang terpenting adalah dia baunya harum. 那么提到这个玫瑰花，你无论怎么去称呼它呢？最重要的是它的这个香味。 Saudara, jadi di dalam percakapan ini mau menggambarkan apapun yang terjadi di lingkungan masyarakat yang ada. 那么他们的对话当中要讲论社会上所发生的各种各样的争论， Apapun sebutan-sebutan nama-nama yang diberikan. 他们所给的任何名字， Yang terpenting adalah esensinya. 但最重要是它的设置。 Karena itulah saudara, apa arti sebuah nama? 那么一个名字的意义是什么呢？ Saudara, nama itu lebih dari sekedar sebuah kata. 那么这个名字不只是一个名词， Saudara, justru nama itu merefleksikan satu identitas dan asal usul seseorang. 那么这个名字要表明他的身份，还有他的出处。 Saudara, karena itulah kita orang Tionghoa selalu ada nama. 所以我们中国人有一个名，每个人都有名字。 Dan orang tua dari leluhur kita ketika memberikan nama itu pasti ada arti-arti dan 那么 pemahaman. 我们的家长给我们名字总是有意义的。 Saudara, begitu juga dengan orang Israel zaman dahulu. 那么过去的以色列人也是这样。 Saya pernah khotbahkan kepada saudara. 我曾经跟你们讲过， Bahkan beberapa orang yang dipanggil Tuhan, 那么上帝所选召的这些人， akhirnya namanya diubah oleh Tuhan. 那么上帝改变他们的名字 Mulai sekarang kamu tidak lagi dipanggil Abram, 啊，你从今以后不再叫亚伯兰， tetapi kamu akan dipanggil Abraham. 你要称为亚伯拉罕 Kepada Yakub, mulai sekarang kamu tidak lagi dipanggil Yakub, 啊。对雅各来说，你从今以后你不要叫雅各， tapi mulai sekarang kau akan dipanggil 你要 Israel. 被称为以色列。 Saudara, nama itu penting. 那名字非常重要。 Karena itu kalau saudara mengatakan apa arti sebuah nama, 可是你说名字有什么意义呢？ berarti saudara tidak pernah mengerti apa arti suatu kata itu. 那就是你还不明白那个名字的意义。 Saudara, kalau kita tidak punya nama, bahaya. 可是我们没有名字是很危险的。 Saudara yang sudah punya nama, 有了名字， saya panggil hehehe, saudara mau enggak? 我叫你嘿嘿嘿，你愿意吗？ Kalau saudara hatinya lagi sukacita, 当你开心的时候， mungkin enggak apa-apa. 可能没问题。 Tapi kalau saudara hatinya lagi kesel, 但是心中烦恼的时候， kok saya punya nama kamu panggil hehehe, 我有名字，你怎么叫我嘿嘿嘿？ saudara pasti akan marah. 你肯定会生气的。 Saya punya nama, 我有名字， kok saya dipanggil 为什么 hehehe? 嘿嘿嘿的叫我？ Saudara, gereja kita pun ada namanya, Oh, GKY, 我 betul 们 kan? 教会有过一堂 Letaknya di mana? 啊，地点在哪里呢？ Dharma Husada Indah 2 nomor 69. dan mau saja indah dua. Itu semua artinya ada satu tempat tertentu di mana GKY Surabaya berada. 那说明过一堂有固定的地址存在。 Jadi saudara, jangan mengatakan nama itu tidak ada 你 artinya. 不要说名字没有意义， Tapi nama itu merefleksikan identitas dan asal usul 名 seseorang. 字说明你的出处、你的身份地位。 Bahkan saudara di dalam Alkitab 在圣经里面 menandai atribut atau sifat yang dimiliki seseorang 也 itu. 说明那个人的这个性格。 Saudara, Abram itu memang bapak dari suatu suku tertentu. 那么亚伯拉罕他是一个民主的一个氏族， Tetapi Abraham akhirnya artinya diperluas, yaitu bapa segala bangsa yang diberkati. 后来上帝改变了名字，成为亚伯拉罕，成为万民的祝福。 Jadi saudara, lewat iman Abraham kepada janji Allah, 透过亚伯拉罕对上帝的信心， akhirnya Tuhan mau menjadikan lewat nama Abraham itu, 那么上帝就透过亚伯拉罕这个名字， bahwa di dalam diri Abraham itulah akan dikenang sebagai sesuatu
yang memiliki sifat yang agung 那 adanya. 么在亚伯拉罕的生平当中，包含一个非常伟大的一个性格。 Saudara, pada waktu Musa diutus oleh Tuhan untuk memimpin Israel. 当上帝呼召摩西要带领以色列人出埃及， Musa menanyakan, kalau bangsa Israel menanyakan siapa yang mengutus aku, 若是以色列人问谁来差遣我呢？ bagaimanakah saya jawab? 那我应该怎么回答呢？ Tuhan seperti apakah yang betul-betul memanggil aku untuk memimpin bangsa 怎 Israel? 样的一位上帝来呼召我带领以色列人呢？ Lalu muncullah satu nama yang agung, 所以就出现了一个伟大的名字， YHWH, Yahweh, aku adalah aku. 那就是耶和华，我是，我就是。 Yehowa, Yahweh itulah yang mengutus aku untuk memimpin kamu keluar dari 那就是 Mesir. 这一个耶和华带领以色列人要出埃及。 Saudara, karena itulah nama Yahweh akhirnya apa? Sama bangsa Israel tidak berani disebutkan. 所以呢，以色列人就不敢随便妄称耶和华这个名字。 Apalagi mengingat akan perintah Tuhan yang keberapa? Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. 特别在这条诫命里面就提到，不可妄称耶和华上帝的名。 Hanya mereka ketika melihat tulisan Yahweh, YHWH, 他们看到这个字耶和华这个字， lalu mereka menyebutnya dengan Adonai. 所以指他叫 Adonai， Mereka tidak berani menyebut nama 他 Yahweh. 们不敢称呼耶和华。 Saudaraku yang dikasihi oleh 各 Tuhan. 位亲爱的弟兄姐妹， Itulah ketika malaikat berbicara kepada Yusuf. 当天使向约瑟说话的时候， Engkau harus menamai dia Yesus. 你要称他的名字为耶稣。 Itu nama juga dari nama Tuhan Yahweh. 那这个耶稣也是出自这个耶和华这个名字。 Jadi saudara, apa arti sebuah nama? 那么一个名字有什么意义呢？ Saudara, nama itu menggambarkan satu asal usul, menggambarkan suatu sifat, menggambarkan suatu keagungan di 说 dalamnya. 明他的身份、他的地位、他的伟远。 Saudaraku yang dikasihi oleh 各位 Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Karena itulah dalam Yesaya itu disebutkan, dia akan disebutkan, namanya akan disebutkan Allah yang perkasa. 所以以赛亚称他这是全能的神。 Saudara, sangat kontras ya. Bayi, berita kelahiran bayi Yesus yang kecil lemah itu. 这个一个小小的婴孩耶稣的诞生， Tapi kemudian disebut sebagai Allah yang 却 perkasa. 被称为全能的神， Saudara, kontras bukan? 一个非常强烈的对比。 Bayi itu sangat kecil. 这个婴孩非常弱 Bayi itu 小， kelihatan lemah. 非常的软弱， Saudara, bayi itu sampai digendong oleh orang 要别 tuanya. 人呢家长来抱他， Dibawa lari ke Mesir. 他逃往埃及地。 Loh, kalau bayi ini Allah yang perkasa, 若是这个孩子是全能的神， kenapa bayi ini tidak langsung saja berdiri melawan tentara Herodes? 那为什么不直接面对这个叙利王的兵士呢？ Sekali lagi saudara, Alkitab tidak menceritakan begitu. 圣经没有这么记载， Dan Tuhan tidak mau berlaku begitu. 上帝也没有这么做。 Tapi saudara, di dalam bayi yang kecil itulah, saudara, nantinya akan terlihat sebagai akan melakukan suatu pekerjaan yang menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang 但就 perkasa. 在这个小婴孩身上以后，他也成就上帝伟大的这个救赎。 Saudara, kita harus tahu bahwa orang-orang Yunani itu banyak cerita tentang dewa-dewi. 我们知道希腊人有很多关于神明的迷信的故事， Saudara, kita bersyukur hidup di zaman sekarang. 我们感谢上帝活在这个先进的时代。 Kalau pada abad ke-18, ke-16, 17, 18, 19, dan 20 awal, 那么我们都是活在16世纪、18世纪、9世纪初 supaya saudara memiliki banyak pengetahuan, 为了让你们有更多的知识， saudara harus membaca, 你要读， saudara harus membeli buku. 你要买书。 Tapi sekarang enak sekali. 现在非常的方便，
Bahkan saudara dengan adanya internet, saudara kita bisa mencari banyak hal di sini. 我们可以在网络上寻找很多很多的知识， Tetapi juga tetap harus punya bijaksana. 但仍然要有聪明智慧， Kalau tidak, saudara akan mendengar berita yang menyesatkan. 要不然我们会迷失的信息。 Saudara di zaman dulu pada waktu buku pun ada berita menyesatkan. 那过去的书本也有很多错误的讲 Ingat 论 gereja mula-mula. 啊，初期的教会 Saudara kalau bapak-bapak gereja tidak pernah berkumpul 都是当时的教父们没有聚集在一起， untuk menyeleksi 他们来选择， mana Injil yang benar, mana Injil yang tidak benar. 让他们来判断那是正确的福音，那是错误的福音。 Dan itulah bapak-bapak gereja berkumpul. 所以呢，当时的教父们聚集在一起， Akhirnya ada sidang-sidang. 所以你产生这个 Ya 教会的大 Kita 共 sebut 会 sebagai konsili. 啊， Ya. 我们是这个教会的共会。 Lalu mereka menetapkan, ini Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes, ini Injil yang sejati. 那么他们呢就指定这是马太福音、马可福音、路加福音、约翰福音等等。 Ya. Tapi waktu itu sudah ada Injil Yudas, ada Injil Petrus, ada Injil Maria. 当时 Waduh. 也有犹太福音、彼得福音、玛利亚福音等等。 Ya. Nah, kalau tidak mengerti mana yang benar dan mana yang salah, 若是我们不明白哪里是正确的，哪里是错误的， begitu juga sudah ketika saudara melihat YouTube. 啊，当你看到这个媒体上的资讯， Saudara jangan selalu merasa diri pandai. 你不要自以为聪明。 Ya. Sekarang banyak orang Kristen tidak mau mengikuti nasihat yang ajaran yang benar. 还有很多基督徒不愿意顺从正确的教导， Mereka cuma hanya mau mendengar, menurut telinga saya kok enak, kelihatannya benar. 他们是按照自己所愿意的，自以为是正确的。 Saudara, kita memahami cerita-cerita orang Yunani 啊，我们明白这个希腊人的故事， mengenai dewa-dewa. 关于他们的神明， Saudara kita tahu ada dewa Neptunus dan dewa-dewa yang lain. 还有很多很多的迷信的那故事， Mereka ada asal-usulnya. 他们有他们的来源， Karena hidup di dunia yang demikian, 因为他们活在那样的环境里面。 maka Herodes ketika mendengar cerita tentang kelahiran raja orang Yahudi, 所以当希律王听到犹太王的降生的事迹， maka Herodes cepat-cepat memanggil orang Majus. 所以他就赶快去叫这些波斯。 Kamu lihat bintang itu 哎， kapan? 什么时候你看到那个星？ Kamu lihat di 在哪 mana? 里看到那个星？ Bintang itu memang khusus sekali. 那么那是很特别的星。 Tapi Herodes, wah kelihatannya mau beribadah kepada 那么希 Yesus. 律王好像是要去敬拜耶稣。 Nanti kalau kamu sudah temukan anak itu, 当你找到这个婴孩的时候， beritahu saya 你 ya, 告诉我， saya akan datang menyembah 我 dia 也要敬 juga. 拜他。 Tetapi saudara sebetulnya Herodes ketakutan sekali. 其实呢，希律王非常的害怕， Karena dia ada saingan seorang raja 因 Yahudi. 为犹太人王的降生对他来说是一个竞争， Akhirnya dia membunuh semua anak-anak berusia 2 tahun. 所以他 di 后来 bawah. 呢杀死了伯利恒2岁以下的孩子。 Saudara Herodes membunuh ini semua, kenapa? 那为什么希律王要杀死这些孩子们 Karena 呢？ dia punya satu latar belakang cerita-cerita dewa-dewi Yunani juga. 因为他拥有这个希腊人背景的故事， Saudara sehingga bagaimanapun juga Herodes terpengaruh. 所以他也受影响。 Kalau betul bayi ini akan menjadi raja 若 Yahudi. 是这个婴孩真的成为犹太人的王， Sebelum nanti rakyat demokrasi menunjuk kepada dia. 那么在犹太人还没有指定之前， Nanti saya pasti kalah. 那我可能会失败， Karena ini sudah tanda petik dinubuatkan. 因为已经被预言到的事情。 Saudara, karena itulah Herodes ketakutan dan membunuh semua 所以 anak-anak 希 di 律 bawah 2王 tahun. 非常害怕，就杀死了2岁以下的孩子们。 Saudara ingat bahwa tradisi kepercayaan timur 我们东方人的这个传统， mengaitkan sifat-sifat ilahi kepada raja atau pemimpin-pemimpin. 那么对这个领袖嘛，君王，他
他们很有迷信的色彩。 Bahkan saudara Firaun Mesir pun dianggap sebagai dewa. 那么他们把这个法老当作是神明， Kaisar Romawi pun harus disebut Tuhan. 那么他们也称这个罗马人的盖沙 Betul. 是上帝。 Mengapa orang Kristen di abad mula-mula 所以 hanya menyebut Yesus Tuhan? 所以初期的教会自称耶稣基督是王， Dan 是 orang 神。 Kristen mula-mula tidak mau menyebut Kaisar adalah Tuhan. 那么当时的基督徒不要称该撒是主， Sehingga dengan demikian orang Kristen dianiaya sedemikian. 所以呢，当时的基督徒就遭遇所逼迫。 Saudara yang dikasih oleh 各位 Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Kan itulah Yesus lahir di tengah-tengah situasi kepercayaan yang demikian. 主耶稣就降生在这样的气氛里面。 Sehingga kalau Yesaya sudah memberitahukan lebih dahulu, 若是以赛亚早就预言过， dia akan disebut Allah yang 他要 perkasa. 被称为全能的神， Jadi saudara wajar. 所以很自然的， Karena itu kita bersyukur saudara. 我们也感谢上帝， Kalau kita bisa mengerti latar belakang semua, 我们可以 peristiwa ini. 明白这些事情的背景。 maka saudara kelahiran Yesus bukan omong kosong. 所以主耶稣的降生不是空话， Bukan kisah yang omong kosong. 不是空谈的这个故事而 Itu 已， betul-betul realitas 那是一 adanya. 个历史的一个事实， Memang betul tradisi kepercayaan timur demikian. 是东方的传统学说是这样的。 Tetapi saudara 1800 tahun kemudian, 但是1800年以后， saudara pasti kenal namanya Kaisar Prancis namanya Napoleon 我们 Bonaparte. 听过关于这个拿破仑的这个事迹， Saudara di akhir-akhir hayat hidupnya, 在他的最后生平里面， kita tahu Napoleon sudah kalah dalam peperangan. 那么拿破仑在战争中失败， Lalu dia dibuang di Pulau Elba. 那么他被放逐在 Elba 这个小岛。 Saudara, kemudian Napoleon didampingi oleh beberapa jenderal dan 还有 prajurit-prajuritnya. 几个这个卫兵来陪同着他。 Saudara, terjadilah suatu percakapan antara Napoleon dengan jenderalnya. 那么拿破仑和他的军士对话， Wah, berbicara mengenai apa? Mengenai pemimpin-pemimpin besar. 他们谈论关于伟大的领袖。 Lalu kemudian jenderal itu berbicara kepada sang kaisar yang sudah terbuang ini. Bagaimana pendapatmu mengenai Yesus? 那么他们就谈论关于耶稣的事情。 Wah, kan Yesus kan butuh juga pemimpin yang hebat. 主耶稣不是也是个伟大的领袖吗？ Seperti juga pemimpin-pemimpin yang lain. 就好像其他的领袖们一样， Termasuk seperti kaisar sendiri Napoleon. 包括你自己。 Apa yang Napoleon katakan? 那拿破仑怎么回答呢？ Terlalu dangkal kalau engkau berpikir melihat untuk menyamakan antara Kristus dengan pendiri-pendiri kekaisaran dan Allah-Allah dewa-dewa dari agama lain. 可是你把主耶稣比较世上的君王领袖呢，你的思想太过简单了， Keseimbangan itu, persamaan itu tidak pernah ada. 从来没有相等的。 Ada perbedaan jarak yang tidak terhingga antara kekristenan dengan agama lain. 有很大的这个距离和差别，关于基督教和其他的信仰。 Saudara, saya menanyakan ya di dalam chat GPT juga. 那我曾经在这个智能手机里面去问， Apakah Napoleon Bonaparte itu orang Kristen? 那么拿破仑是不是个基督徒？ Wah, saudara, seorang politikus itu susah untuk ditebak. 那么我们很难去猜测。 Memang dia lahir di lingkungan Katolik, 是，他是生长在这个天主教的环境里 tapi 面， namanya politikus sudah berkaitan dengan politik kenegaraan. Waduh, saudara, pemahamannya itu kacau. 但是因为他是参政的关于政治的，所以他的生活呢非常的混乱。 Tapi herannya di akhir-akhir hidupnya, 但在他的最后生平里面， Napoleon bisa mengatakan kata-kata yang luar biasa. 他可以讲出一个伟大的话。 Dia menyadari Yesus Kristus berbeda dengan agama-agama lain. 他醒悟到耶稣基督跟其他的宗教不一样， Apalagi dibandingkan dengan
pendiri kekaisaran. Lebih beda lagi. 那么再次跟这个凯撒来比较，更有很大的差别。 Jadi saudara, kalau ada penafsir katakan, oh di dunia kuno kan banyak pemikiran-pemikiran pemimpin atau raja dikaitkan dengan yang ilahi. 若是过去的人把领袖们跟神明配对在一起， Memang betul. 是他们有这样的观念， Tetapi saudara, kalau dilihat dengan kesungguhan yang jernih, 都是我们要更清楚的去明白。 penilaian Napoleon ini benar adanya. 那么拿破仑的评论是正确的， Yesus tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. 耶稣不能跟其他的相提并论， Karena itulah disebut dia adalah Elohim. 他被称为 Elohim， Ya, Allah disebut begitu. 他 Ya. 被称为上帝， Yaitu Allah pencipta. 那是创造的上帝。 Jadi saudara, L itu menunjuk kepada Allah yang maha kuasa karena dia adalah pencipta. 因为他是创造的上帝， Jadi saudara, bagi orang Yahudi sebutan Elohim 那么对犹太人来说 ，Elohim 这个称呼 itu menunjuk kepada kemahakuasaan yang luar biasa. 说明上帝的全能伟大， Karena dia adalah pencipta 因 langit 为 dan 他是 bumi. 创造宇宙万物的上帝。 Mengapa kok sudah Allah yang maha besar, yang maha kuasa itu masih disebut ditambah kata perkasa? 为什么他既然是这样的一位上帝，还会被称为全能的上帝？ Mengapa kok masih disebut begitu? 为什么怎么称呼呢？ John Calvin mengatakan satu kata yang penting 我们 sekali. 教文怎么解释 Tambahan kata gibor artinya perkasa atau kuat. 这个全能的称呼？ Itu untuk menjamin fondasi keselamatan di dalam Yesus itu adalah pasti. 就说明在主耶稣里面的救赎是非常确定的。 Kenapa pasti? 为什么确定呢？ Pasti untuk melawan kuasa iblis, kuasa maut, kuasa dosa. 要面对死亡、罪恶、魔鬼的权势。 Jadi saudara, John Calvin melihat dengan jeli sekali. 那么教文非常详细的看出来了， Mengapa harus ditambah kata perkasa, 为 kuat? 什么也成为全能的神？ Jadi saudara, dia bukan hanya sebagai Allah pencipta, 不单单是创造的上帝， tapi dia juga adalah Allah penebus. 他也是救赎的上帝。 Kuasa keperkasaannya itulah yang menghancurkan kuasa iblis, kuasa maut, kuasa dosa. 他的全能就战胜了魔鬼、死亡和罪恶的权势。 Saya ingat kepada perkataan Tuhan ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. 我记得当亚当夏娃堕落的时候，上帝所说的话， Tuhan berkata kepada Adam dan Hawa, aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dengan keturunan ular. 我要让你的后裔和这个蛇的后裔做仇敌。 Keturunan ular akan mematuk tumitnya dan keturunan perempuan akan menghancurkan kepalanya. 那么蛇要触上他的脚跟，然后女人的后裔要祭拜他的头。 Saudara yang dikasih oleh 各位 Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Itulah mengapa Yesus disebut sebagai Allah yang perkasa. 所以称耶稣基督是全能的神。 Saudara, kalau saya menonton film The Passion lagi, 若是我们再一次看这个耶稣生平的这个影片， saya nonton film itu 2 kali. Saudara. 我已经看了2遍。 Pertama kali sebelum film itu masuk ke Indonesia. 那就是过去还没进到印尼之前，我先看了。 Pada waktu itu saya pelayanan di Eropa. 当时我在欧洲服侍， Lalu kemudian teman-teman Kristen di sana mengajak ayo nonton film The Passion. 那么在欧洲的朋友们带领我去看这个影片 Pakainya bahasa Arami. 用亚兰文。 Kalau yang di Indonesia pakai bahasa Inggris. 那么在这里我们看的是用英文的。 Nah, saudara, pada waktu melihat film itu, 当看到这个影片的时候， saudara, berbeda dengan beberapa film mengenai Yesus. 跟其他关于耶稣生平的这个电影不一样。 Tapi The Passion itu sudah digambarkan bahwa Tuhan dibesarkan memang di dalam keluarga tukang kayu. 是主耶稣是生长在这个木匠的家庭里面，
Tetapi tubuhnya bukan tubuh yang kurus kecil, 但是呢，他的身材不是乳弱小的、微小 tapi 的， setidaknya sudah proporsional untuk menanggung salib yang akan dipikulnya. 而且呢是合符当时的情形，因为他有背负这个十字架， Proporsional untuk menanggung penderitaan yang luar biasa 因为 itu. 他要面对很大的痛苦。 Saudara, bukan sekedar dia memakai kemahakuasaannya secara ilahi, 不只是他有个全能的能力， tetapi dia juga menggunakan kekuatan, kemampuan jasmaninya. 他也使用了他的肉体的这个能力。 Saudaraku yang kasih oleh Tuhan. 各位亲爱的弟兄姐妹， Karena itulah Allah yang kita sembah adalah Allah penakluk atas maut, dosa, dan iblis. 那我们的上帝他有权柄，他击败了魔鬼、死亡和罪恶的权势。 Saudara, pemahaman Allah yang perkasa ini, 这个全能的神的这个概念， apakah betul-betul ada di dalam diri kita semua? 是否在我们每个人心中存在？ Yesus adalah Allah yang perkasa. 耶稣是全能的神， Ketika dia lahir ke dalam dunia, 当他降生在这个世界上， bukan sekedar lahir demikian, 不是这样的出生而已， tapi dia lahir untuk menggenapi penebusan dosa 他 atas 乃 kita 是 semua. 要应验救赎人类的这个预言。 Dia menjadi manusia supaya dia memikul semua penderitaan 他成为人的样式，要承担一切的痛苦， untuk menaklukkan, untuk menghabisi kuasa iblis, kuasa maut, kuasa dosa. 因为他要击败魔鬼、死亡和罪恶的权势。 Saudara mungkin berkata, John Calvin seperti apa sih kok bisa memikirkan demikian? 那可能你们想，教文是怎样的一个人能够这样明白呢？ Saudara, surat Ibrani mengatakan manusia itu hidupnya selama ini diperhamba oleh ketakutan akan maut. 那么希伯来书记载我们的人生惧怕这个死亡， Tetapi Yesus telah mematahkan kuasa itu. 但是主耶稣已经击败了这个捆绑， Sehingga seharusnya orang Kristen menghadapi kematian. 所以当基督徒面对死亡的时候， Harusnya dia tidak ada 他 ketakutan. 不需要再惧怕， Karena Yesus sudah menaklukkan kuasa 因 itu. 为主耶稣已经战胜了这个死亡的权势。 Dan John Calvin adalah tokoh reformasi yang luar biasa. 那么加尔文是伟大的贵正领袖， Saudara, John Calvin pada waktu di akhir hidupnya 那加尔文在最后的生平里面， betul-betul menyatakan kemenangan atas kematian. 他真正讲述了关于战胜死亡的事迹。 John Calvin meninggal tahun 1564. 他在1564年离开世界。 Saudara, tanggal 6 Februari 那么2月6号 itu adalah khotbahnya yang terakhir. 是他最后一次讲道， Di tengah-tengah penderitaan fisiknya yang luar biasa. 当时他的身体非常的软弱。 Saudara, kalau melihat John Calvin sudah luar biasa sekali. 我们看他是个伟大的讲道者， Seminggu minimal khotbah 4 kali. 他最少每一个礼拜要4次讲道， Minimal. 最少要4次。 Luar biasa sekali. 是一个非常伟大的讲道者。 Karena itulah khotbahnya akhirnya menjadi tafsiran komentari John Calvin. 所以呢，他的讲道被收录成为一个加尔文的这个事迹。 Saudara, 讲道记。 ketika terdengar kabar bahwa dia sakit, 当听到他生病的消息， seorang penguasa di daerah Swiss itu bernama Farel. 那么在瑞士有一个叫法瑞尔的这个商人， Farel lebih tua dari John Calvin. 他比加尔文更年长， Dia sudah berumur 80 tahunan. 当时80多岁了。 Mendengar John Calvin sakit, 当他听到加尔文生病， lalu Farel mengirimkan surat 他就写了一封信， bahwa kalau boleh dia boleh mengunjunginya nantinya. 他愿意去探访加尔文。 Tapi saudara, Calvin kemudian menjawab dalam suratnya. 那么加尔文回答， Surat itu ditulis tanggal 2 Mei. 那5月2号，
Selamat berpisah, saudaraku yang tercinta. 我亲爱的弟兄，跟你道别。 Jikalau Tuhan menghendaki, maka engkau akan dapat menyokong pelayanan di dunia ini. 若是上帝允许你可以继续为主工作。 Hidupmu adalah persahabatan yang baik dan sangat berguna bagi gereja Tuhan. 那么你的生平对上帝教会是有公义的。 Buah-buahnya sedang menunggu kita di surga. 那么你的果实在天堂等候。 Saya tidak ingin engkau menjadi susah karena menolongku. 我不愿意你因为帮助我而感觉到 Saya 困 menarik 难。 nafas dengan kesukaran. 我虽然呼吸困难， Dan setiap hari saya menunggu sampai saya tidak bernafas lagi. 我一直等候到最后一刻不能呼吸。 Sudahlah cukup. 够了吧？ Dalam Kristus saya hidup dan mati. 在耶稣基督里，我生活，我死亡。 Yesus adalah keuntungan baik hidup maupun mati. 主耶稣对我来说，不论是生，不论是死，是非常宝贵的。 Selamat berpisah sekali lagi. 再一次，我跟你道别， Jangan lupakan saudara-saudara kita seperjuangan kita. 不要忘记我们一起的同工们。 Dan 27 Mei 1564 John Calvin menghembuskan nafas yang 5月 terakhir. 27号以后，那么加尔文就离开世界。 Saudara, orang yang betul-betul beriman kepada 一 Yesus 个真正对主耶稣有信心的人， mengerti Yesus adalah Allah yang perkasa. 他清楚主耶稣是全能的神。 Keperkasaannya itu menunjukkan dia mengalahkan iblis, mengalahkan dosa, mengalahkan maut. 他的全能，他击败了魔鬼、罪恶和死亡。 Saudara, kalau saudara saya dan saya punya iman yang demikian, 若是你我都有这样的信心， kematian bukan lagi sesuatu yang menakutkan. 死亡不再是一个惧怕的事情。 Saudara, kita tidak pernah mengalami kematian, bukan? 我们还没有经历这个死亡。 Saudara, pada waktu saudara dan saya lahir, kita tidak pernah tahu bagaimana kelahiran. 当我们出生的时候，我们根本就不知道这个出生的经历是怎样的一 Nanti 件事 pada 情。 waktu kita mengalami kematian, 当我们面对死亡的时候， seharusnya iman kita semua itu bekerja dengan baik. 那么你我的信心应当有正确的功效。 Kalau orang Kristen ketika menghadapi kematian dia begitu ketakutan. 若是基督徒面对死亡的时候感觉到害怕， Iman kepada Yesusnya gimana selama ini? 那么他对主耶稣的信心是怎样的呢？ Karena itu saya mau memberitahukan kepada saudara ada seorang anak Tuhan. 有一个上帝的儿女， Namanya Tony Snow. 他名叫 Tony Snow， Dia adalah mantan sekretaris pers Gedung Putih Amerika. 他是白宫的一个官员， Dia mengalami sakit kanker yang demikian parah sekali. 他经历了一个很严重的癌症， Tiap hari memang diobati, 是每一天要经过治疗， tapi tiap hari bukan tambah baik. 但是不是每一天更好， Tiap hari justru tambah parah. 反而非常严重。 Sekali lagi saudara, kalau saudara dan saya sakit pasti kita akan cari dokter. 当你我生病的时候，我们会找医生。 Maka saudara dan saya akan cari pengobatan yang terbaik. 当然，我们寻找更好的治疗， Itu tidak salah. 当然这是无可厚非的。 Jadi cari pengobatan itu karena hikmat. 那因为有智慧，我们去寻找医治， Tapi jangan karena ketakutan nanti mau mati. 但是不要因为面对死亡而害怕。 Jadi kalau kita cari dokter, cari pengobatan terbaik karena takut mati. 那是我们因为怕死亡而寻找医生、寻找治疗。 Itu mulai tanda tanya itu, imanmu kepada Yesus 那 bagaimana. 我们对耶稣的信心是怎样的呢？ Tapi ya karena kita sadar, kita harus menggunakan hikmat. 但是我们醒悟，我们要用我们的智慧。 Ya, kita tahu bahwa pengetahuan dari dokter dan pengobatan itu pengetahuan juga dari Tuhan. 我们也清楚医生的智慧、药物的效力都是从上帝那里 Sehingga 来 ketika 的。 cari pengobatan yang terbaik, 当我们寻找好的治 kita 疗， bukan bersandar kepada pengobatan ataupun dokternya. 我们不是依靠那个医生或者药物， Tapi kita bersandar kepada Tuhannya yang akan memakai dokter 我 dan 们乃 pengobatan. 是依靠那上帝，他要使用这些医生和药物， Itu namanya iman Kristen yang 这是 benar. 真切的信心。 Nah saudara,
Tony Snow bukannya tambah baik, 那么 Tony Snow 不是更好， dia tambah parah. 他身体越来越严重。 Saudara bekerja di Gedung Putih, 他在白宫里服侍， itu dokternya hebat nggak? 当然他们那边的医生是非常厉害的， Itu obatnya yang paling bagus nggak? 他们所用的药品肯定是最 Kita 好 percaya 的。 pasti paling bagus 啊， kan? 我相信是这样 Makin 的， parah. 但是身体越来越， Tapi dia adalah seorang Kristen. 他是一个基督徒， Dalam penyakit kanker yang luar biasa itu, 当他面对这个癌症的时候， dia mengatakan apa? 他怎么说呢？ Penyakit kanker ini adalah berkat yang tidak terduga bagi saya. 对我来说，这个癌症是非常的祝福。 Setelah saudara masuk ke lembah kekelaman, 当你进入食盐的幽谷， segala sesuatu berubah 一切都会改变。 dan saudara akan mendapati bahwa kekristenan bukanlah sesuatu yang lembek. 那当时呢，经历到这个，我们基督教不是一个软弱的， Iman Kristen bukan sesuatu yang pasif. 信心不是被动的， Iman Kristen bukan sesuatu yang lembut dan alim. 那么信心不是软弱的， Tapi iman Kristen itu adalah sesuatu yang menguatkan kita menghadapi lembah kekelaman. 那信心使我们刚强去面对这个死荫的幽谷。 Itu kesaksian Tony Snow. 这是 Tony Snow 的见证。 Saudara yang dikasihi 各位 Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Itulah artinya mengimani Allah yang perkasa, Yesus Kristus Tuhan 那就 kita. 是我们对主耶稣全能的神的一个信心， Saudara seperti John Calvin. 就好像加尔文一样 John Calvin bukan omong tok, 啊，加尔文不是凭口谈论的。 tapi ketika dia menghadapi hari-hari akhir hidupnya, 当他面对人生的终点， dia tahu Yesus Kristus yang dia imani 他清楚知道他对耶稣的信心 adalah Allah yang perkasa. 是全能的神， Allah yang menang atas iblis, atas maut, atas kuasa dosa. 乃是得胜死亡、罪恶和魔鬼的上帝。 Sehingga surat Ibrani pasal yang keberapa itu telah diterapkan dalam kehidupan 以至于 umat 他 Kristen yang 可以 sejati. 把希伯来书的信息实践在他的生活中。 Sebab itulah saya senang dengan lagu Jesus the name above all the name. 我非常喜欢耶稣的名是高过万名之名。 Jesus name above all names. Jesus the Savior. 耶稣的名字超过万名之上。 Saudara yang dikasihi 各 Tuhan. 位亲爱的弟兄姐妹， Kata-kata Paulus itu luar biasa. 保罗所说的话非常的特殊， Sehingga segala yang di langit dan di bawah bumi dan di bawah bumi bertekuk lutut 那就是上 atas 天、 nama Yesus Kristus. 下天底下的名字都要服服在耶稣基督名字下面。 Saudara, biarlah firman Tuhan hari ini kita ingat dengan baik. 但愿今天我们所思想的话可以铭记在我们心中。 Saudara tidak usah ingat saya ataupun pendeta Tertius. 你不会记得我们牧师的名字， Saudara hanya ingat satu nama, Yesus Kristus. 你记得耶稣基督这个名字， Tidak ada yang lain. 没有别的名字， Saudara, karena dialah yang memang harus diagungkan. 因为只有他配得我们尊崇， Karena dia memang pantas diagungkan. 因为他配得我们 Dan 尊崇 dia 他， harus 我 diagungkan. 们理当这样崇拜他。 Kalaupun orang tidak mengagungkan dia, tetap dia agung adanya. 虽然人没有尊敬他，他仍然是尊崇的。 Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. 求主赐福他的话， Mari kita berdoa. 我们一起祷告。 Terima kasih Bapa untuk firman-Mu bagi kami. 天父，我们感谢你给我们今天的信息， Tuhan, berbicaralah kepada kami semua. 你向我们每一个人说话。 Yesus akan disebut sebagai Allah yang perkasa. 耶稣被称为全能的神， Bukan Allah, bukan sekedar Allah pencipta, 不单单是创造的上帝， tapi Allah penebus 也是救赎的上帝， dan Allah penakluk iblis, dosa dan maut. 也是战胜了魔鬼、死亡和罪恶的上帝。 Bersyukur kami boleh percaya kepada Yesus Kristus. 我们感谢你，我们可以有这样的一位耶稣。
Tolonglah Bapa supaya iman percaya demikian betul-betul terus bekerja di dalam diri kami. 帮助我们有这样的信心， Tolong supaya kami tidak bersandar pada pengertian kami sendiri. 让我们不是依靠自己的知识， Tapi biarlah kami bersandar kepada Roh Kudus yang akan terus memberi pengertian yang sejati kepada 我 kami. 们要依靠圣灵，不断的更新我们的认知， Dengar doa kami Bapa, 垂听我们的祷告， dalam nama Tuhan Yesus 奉靠 Kristus. 耶稣基督圣名， Amin. 阿门。 Saudara, kita akan memasuki perjamuan kudus. 接下来我们要举行圣餐， Mari kita menyanyikan lagu pujian yang sudah dipersiapkan untuk kita semua.